Selamat datang ke channel Cikgu Liu. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan sistem persamaan dalam tiga pemboleh ubah. Okey, kita akan membincangkan contoh 2 dalam buku teks. Selesaikan sistem persamaan linear yang berikut dengan menggunakan kaedah penghapusan. Jadi, langkah pertama adalah menamakan persamaan-persamaan dahulu supaya senang kita nak buat perbincangan. Okey, langkah kedua ialah kita nak menentukan pemboleh ubah mana yang kita nak hapuskan. Anda boleh pilih X atau Y atau Z. Okey, cuma kita perlu melakukan operasi tersebut sebanyak 3 kali. Operasi apa? Operasi penghapusan. Okey, kita akan buat proses penghapusan tu 3 kali. Okey, untuk kali pertama kita akan memilih mana-mana dua persamaan, mana-mana dua persamaan. Okey, untuk dihapuskan salah satu pemboleh ubahnya. Kemudian kita pilih lagi mana-mana dua lagi persamaan untuk hapuskan pemboleh ubah yang sama, dan kali ketiga kita akan buat di rumah ini. Okey, so kita dah ada rumah yang ada 3 pemboleh ubah, rumah yang 2 pemboleh ubah dan rumah yang ada 1 je pemboleh ubah. Jadi dalam contoh ini saya telah memilih untuk menghapuskan X. Okey, saya telah memilih untuk menghapuskan X. Jadi bila kita tengok perkali dia ni, sini 4, sini 2, perkalinya tak sama di situ. Jadi apa yang kita perlu buat? Kita perlu darabkan 2 kepada equation kedua ni. Okey, kita darab 2. So, saya gunakan kaedah kotak-kotak supaya kamu nampak proses tambah tolaknya dengan lebih jelas. Jadi, 2X darab 2, Y darab 2, 3Z juga darab 2, kosong juga darab 2. Maka ini ialah persamaan baharu yang kita dapat. Kita namakannya persamaan keempat. Okey, kemudian kita akan tuliskan persamaan yang pertama tadi. Okey, kita masukkan dalam kotak ini dan kita akan tentukan operasi yang sesuai untuk menghapuskan nilai X tersebut. Jadi dalam kes ini, operasi yang sesuai adalah operasi tolak. Jadi 4X tolak X, maka hapuslah X tu. So di sini kosong lah. Jadi di sini ialah 2Y tolak negatif 3Y. Jadi 2Y tambah 3Y. So kita ada 5Y di situ. Sini ialah 6Z tolak positif Z. So kita dapat positif 5Z. So kosong tolak negatif 10 dan kita akan dapat 10 di situ. Okay, so kita namakan yang itu ialah equation kelima. Saya jadikan equation tersebut berwarna merah kerana sekarang equation ini hanya terdiri daripada dua pemboleh ubah sahaja. Okey, terdiri daripada dua pemboleh ubah sahaja. So saya kata kita buat proses penghapusan tu sebanyak 3 kali. Ini adalah kali pertama. Jadi kali kedua saya pilih equation 2 dengan 3. Jadi saya kena samakan perkali dia. Sini 2, sini negatif 1. Maka saya kena darab dengan 2. Jadi saya ambil equation ketiga. Ini adalah equation ketiga. Saya darab dengan 2. Okey, saya guna kaedah jadual lagi. So sini negatif X darab 2. Saya dapat negatif 2X. 2Y darab 2. Positif 4Y. Negatif 5 darab 2. Negatif 10Z. Dan 17 darab 2, saya dapat 34. Okey, saya namakannya equation ke-6 di situ. Jadi saya perlu salin balik equation yang saya nak hapuskan tu. Okey, kita akan hapuskan sama ada dengan kaedah operasi tambah ataupun operasi tolak. So kalau kita lihat di sini tolak tak sesuai lah sebab nombor ni dah tolak. Jadi bila tolak dia kena jumpa tambah baru dia akan hapus. Jadi sini kita kena tambah. Okey, salin balik equation tersebut 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan kosong. Dan kita lakukan operasi tambah di sini supaya kita hapuskan X. Okey, sekali lagi mesti hapuskan X ya, mesti hapuskan X. So negatif 2X tambah 2X dah kosong di sini. Jadi sini ialah positif 4Y tambah positif Y iaitu kita dapat 5Y. Kemudian negatif 10Z tambah positif 3Z, maka kita akan dapat negatif 7Z di situ. Kemudian 34 tambah kosong, tak ada apalah, masih lagi 34. Okey, jadi kita namakan itu equation ke-7. Okey, jadi apa yang kita buat seterusnya adalah penghapusan
kali ketiga. Saya maklumkan tadi ada 3 kali kita kena buat proses penghapusan. Tadi kita dah tinggal yang merah-merah ni. Maka yang merah-merah ni kita kena hapuskan pula. So tadi mula-mula kita dah hapuskan X, hapuskan X. So sekarang kita pilih untuk hapuskan Y ataupun hapuskan Z, yang mana lebih sesuai. Jadi dalam contoh saya ni, saya ambil equation 5 dengan equation 7. Saya masuk juga dalam kotak-kotak ni. Okey, dan bila kita tengok, dia punya Y ni perkali dia dah sama. Jadi yang senangnya hapus Y lah. Okey, yang senangnya hapus Y. Tak perlu darab-darab untuk samakan perkali. Jadi kita pun masukkan nilai dia. Ini yang X tadi ini rumah X yang kosong tadi. So masukkan 5Y tambah 5Z sama dengan 10. Ini yang equation nombor 5 tadi. Kemudian equation nombor 7 kita ada 5Y tolak 7Z sama dengan 34. Jadi apakah operasi yang sesuai di sini? Ini positif, so sini kena tolak. Okey, jadi kita tolak di situ. So 5Y tolak 5Y, maka sini akan jadi kosong. Okey, sini akan jadi kosong. Jadi 5Z tolak negatif 7Z, dia akan jadi tambah di situ. Jadi apa yang kita dapat? Kita akan dapat 12Z. 10 tolak dengan 34, kita akan dapat negatif 24. Jadi nak dapatkan Z, kita akan ambil negatif 24, kemudian kita bahagi dengan 12. Kita dah dapat jawapan yang pertama. Kita dah dapat Z adalah negatif 2. Jadi kita gantikan Z ini dalam equation yang berwarna merah. Yang ada 2 pemboleh ubah sahaja untuk mendapatkan nilai Y pula. Okey, so itu dah jadi 1 pemboleh ubah, kita pergi rumah sebelah lagi. So kita masukkan, kita gantikan Z sama dengan negatif 2, saya pilih equation 7. Anda boleh pilih equation 5, tak ada masalah. Okey, so saya ganti 5Y, okey, tolak 7Z, Z ialah negatif 2, saya gantikan, saya dapat 34. So di situ bila kita permudahkan, kita dapat 5Y sama dengan 20. 7 kali 2 ni 14. Okey, so bila ditolak kita dapat 20. So bila kita bahagikan 20 bahagi 5 ni, kita dapat nilai Y itu adalah 4. Okey, so kita dah ada Z negatif 2, kita dah ada Y 4. Jadi kita masukkanlah dalam mana-mana satu equation yang ada 3 pemboleh ubah. So dalam contoh ni saya masuk equation yang pertama. Masuklah Z-nya negatif 2, Y-nya 4. Jadi kita ganti. Lihat 4X tolak 3Y. Y-nya 4 sini kan. Okey, tambah Z negatif 2 sama dengan negatif 10. Kita salin balik dari sini, kita ganti nilai Y dan Z. So bila kita selesaikan, kita dapat X adalah 1. Maka selesailah soalan ini. Baik, kita masih lagi membincangkan contoh 2. Masih selesaikan sistem persamaan yang sama, tetapi kita menggunakan kaedah penggantian. Okay, kita menggunakan kaedah penggantian. Jadi dalam kaedah penggantian, kita namakan juga persamaan-persamaan tersebut sebagai persamaan 1, 2 dan juga 3. Okay, jadi apa yang kita buat kali ini, kita kena pilih satu persamaan untuk menukar perkara rumusnya. Okay, sama ada you nak tukar X jadi perkara rumus atau Y atau Z. Pilihlah yang mana paling mudah, iaitu kalau ada yang perkalinya 1, itu adalah yang paling mudah. Jadi dalam contoh ini, cikgu pilih equation 1. Okay, equation 1. So equation 1 ni kalau lihat X ni dengan Y dengan Z, Z lah paling mudah kan? Jadi kita jadikanlah Z tu sebagai perkara rumus. So bila jadikan perkara rumus, maksudnya jadikan dia single lah bahasa kamu negatif 10 tolak 4X tambah 3Y. So seterusnya apa yang kita buat? Kita gantikan Z ini dalam persamaan kedua. Okey, kita ganti dalam persamaan kedua. So nak ganti dalam persamaan 3 pun boleh, tapi saya suka ikut susunan lebih mudah. Jadi ganti dalam persamaan kedua, maka kita akan dapat 2X salin sini tambah Y tambah 3Z. Inilah Z-nya yang saya warnakan biru ni.
Okey, ini ialah Z. So Z ni yang warna biru ni. Sama dengan kosong. Kemudian kita kena kembangkan. Okey, kita kena kembangkan di sini. Kita kena expand. Maksudnya kita kena darab 3 dengan negatif 10. 3 dengan negatif 4X. 3 dengan positif 3Y. Okey, jadi kita kembangkan. Okey, ini ialah equation yang kita dapat. Positif 3 darab ni adalah negatif 30. Positif 3 darab negatif 4, negatif 12. Positif 3 darab 3 adalah 9. So sekarang tinggal 2 pemboleh ubah sahaja. Maka kita susunlah equation kita. Okey, so peringatan sekiranya kamu dapat equation yang boleh dipermudahkan, contoh yang ini saya boleh permudahkan, eloklah kita permudahkan awal-awal supaya kita tak perlu deal dengan nombor yang terlalu besar. Okey, yang ini kita boleh bahagi 10 kita boleh bahagi 10, maka kita dapat negatif X tambah Y tolak 3 sama dengan kosong. Sekali lagi tinggal 2 je pemboleh ubah. Okay, kita namakan dia equation keempat. Okay, kita namakan dia equation keempat. Lepas tu, kita ganti pula dalam persamaan ketiga. Kan saya kata saya ikut susunan kan tadi kan. Dari persamaan pertama, saya jadikan Z perkara rumus, saya ganti dalam yang kedua. Lepas ganti dalam yang kedua, saya ganti pula dalam yang ketiga. Sama juga saya jadikan Z tu yang warna biru ni. Okey, Z ialah yang warna biru ni. Kemudian sama juga sini kita kena expand sedikit. Okey, maka kita akan dapat equation yang ni. Perhatikan negatif 5 darab negatif 10, positif 50, negatif, negatif, positif 20, negatif, positif, negatif 15. Jadi kita susun balik, kita dapat satu lagi equation. Okey, kita dapat satu lagi equation. So, equation ini, yang nombor 4 tadi, dengan equation yang baru kita buat ini, ialah equation yang hanya tinggal 2 pemboleh ubah. So bila 2 pemboleh ubah, kita bawalah dia ke rumah yang 2 pemboleh ubah ni Okey, sini rumah 3 pemboleh ubah. So tinggal 2 pemboleh ubah, kita bawa ke rumah 2 pemboleh ubah. So kita buat lagi proses yang sama. Iaitu tukar perkara rumus. So pilih yang mudahlah. Yang mudahnya ialah equation nombor 4 ni nak jadi X pun boleh, Y pun boleh lah. Sebab dua-dua adalah perkalinya 1 kan. So cikgu jadikan X tu perkara rumus. Okey. So jadikan X perkara rumus untuk equation keempat. Maka kita dapat X ialah Y tolak 3. Okey. X ialah Y tolak 3. So kemudian apa yang kita buat lagi? Kita ganti lagi. Ganti dalam equation yang ke-5. Sebab dia penggantian. Jadi kita ganti dan ganti dan ganti. Sebanyak 3 kali. Kalau penghapusan kita hapus dan hapus dan hapus. Sebanyak 3 kali. So yang ni pun kita buat 3 kali. Kita gantikan kita punya X ni dengan Y tolak 3 dekat bahagian X ni guna yang warna hijau ni. Maka di situ kita kena expand lagi. Okey, expand. Okey, expand kita akan dapat 19Y tolak 57 tolak 13Y tambah 33. Oh, sekarang tinggal Y sahaja. Nampak tak? Bila dah ganti-ganti tinggal satu je dia punya pemboleh ubah. Maka boleh disusun balik, dipermudahkan dan dapatkan jawapannya. Jadi dah tinggal satu, dah ada nilai dah ni. Okay? So nak ganti ke mana? Ganti ke atas lah yang ada 2 pemboleh ubah. Jadi kita masuk ke rumah yang ada tinggal 1 pemboleh ubah. Jadi masuklah dekat yang sini kan. Yang paling mudah ni kita reverse balik ke atas. So Y ni adalah 4. Y ni adalah 4. Jadi kita ada 4 tolak 3. Maka kita dapatlah X-nya. X-nya ialah 1. Lepas tu reverse balik lagi. Okey, reverse balik lagi. Gantilah dalam mana-mana satu persamaan. Okey, untuk kita dapatkan Z pula. So dalam contoh ini, kita ganti dalam persamaan yang kita buat Z sebagai perkara rumus tadi. Yang biru ni tadi. Itu yang paling mudah lah. Okey, sebab dah tak payah tukar apa-apa kan. Jadi Z ialah negatif 10. Tengok sini negatif 10 tolak 4X. X-nya ialah 1 tambah 3Y. Y-nya adalah 4. Jadi selesaikan. Masih lagi dapat Z negatif
2. So tak kira kita buat kaedah penggantian atau kaedah penghapusan, jawapannya nilainya adalah sama. Cuma ingat kalau kita buat penghapusan, kita akan hapus 3 kali. Okey, 2 kali untuk yang ada 3 pemboleh ubah. Lepas tu sekali untuk yang ada 2 pemboleh ubah. So kalau kita buat penggantian pun sama. Kita buat 3 kali juga. Okey. Ini kali pertama. Ini kali kedua. Ini kali ketiga. Okey. Maka selesailah contoh bagi sistem persamaan linear dengan menggunakan kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. Okey, sekian sahaja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada masa akan datang.